Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 3 Oktober 2022. 7.4 juta ringgit diluluskan melalui Pelan Pusingan Kedua Rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 untuk pelaksanaan 8 projek pembaikan dan naik taraf agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri di Sabah. Antaranya melibatkan projek pembaikan dan penggantian lift kompleks polis di Raja Malaysia PDRM, pembaikan di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah, pejabat dan perubahan PDRM, baik pulih kemudahan serta naik taraf dan penyelenggaraan pusat tahanan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin turut memaklumkan terdapat juga beberapa projek baharu akan dilaksanakan, antaranya pembinaan pos kawalan baharu di Kem Pasukan Gerakan Am GOF di Menalunan dan Pergon, pembinaan Balai Polis Kuala Penyu dan Perumahan Kaki Tangan, Markas Polis di Kampung Pimping dan Perumahan Kaki Tangan di Membakut. Beliau berucap dalam majlis penutupan program Kita Demi Negara Zon Sabah di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Seri Hamzah, bagi mengukuhkan kawalan sempadan di Sabah, KDN turut melaksana beberapa inisiatif, terutama menambah bilangan pos kawalan PGA di pedalaman Sabah dan Sarawak. Ia bertujuan mencegah jenayah rentas sempadan, terutamanya melibatkan pendatang asing tanpa izin dan penyeludupan barang bersubsidi. Sementara itu, KDN juga mempertimbang untuk membangunkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS di Bantul, Pagalungan. Sementara dalam sidang media, Datuk Seri Hamzah berkata tanggungjawab menjaga keselamatan negara bukan hanya terletak di bahu kerajaan semata-mata, malah memerlukan kerjasama semua rakyat. Menurut Datuk Seri Hamzah, rakyat berperanan penting membantu pihak berkuasa melaporkan sebarang perkara yang boleh menjejaskan keamanan dan kedaulatan negara. Ini hanya boleh kita lakukan apabila semua rakyat memahami dan bekerjasama dengan kita untuk menentukan keselamatan ini terjaga. Bukan hanya kita serahkan kepada polis, tentera, PMM, Jabatan Immigration, Enforcement. Tidak, tapi semua rakyat perlu berlaku adil kepada enforcement dengan bekerjasama dengan mereka. Beliau turut memberi jaminan untuk terus mempertingkatkan keselamatan di sempadan negeri ini bagi mengekang jenayah rentas sempadan. Sebuah menara telekomunikasi akan dibina di kawasan pemeliharaan Lembah Danum Lahadatu bagi memberi kemudahan liputan internet lebih meluas dan pantas sesuai dengan kawasan itu yang menjadi tumpuan pelancong antarabangsa. Projek pembinaan menara bermula akhir tahun ini dan akan dijangka siap dalam tempoh 4 hingga 6 bulan sekiranya tiada halangan cuaca. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentek, penyediaan liputan internet di kawasan ini agak mencabar kerana terletak di kawasan hutan yang mempunyai pokok berusia 300 tahun, sekaligus memerlukan langkah konservasi diambil sebelum pembinaan menara dilaksana. Ketika ini, liputan internet hanya boleh dicapai di kawasan lobi resort, manakala di bilik-bilik penginapan, capaian internet adalah lemah. Datuk Seri Muhammad menyatakan demikian di Lahadatu. Katanya perluasan rangkaian komunikasi bukan sekadar tertumpu di kawasan berpenduduk, sebaliknya turut melihat kepada kepentingan lokasi berkenaan termasuk kawasan pelancongan. Perkembangan semasa COVID-19, statistik jangkitan tidak banyak berubah semalam dengan 115 kes baharu iaitu menyusut 9 kes berbanding hari sebelumnya. Tiada kematian dilaporkan. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 13 daerah tidak mencatat sebarang jangkitan baharu, manakala 3 daerah mencatat pertambahan kes baharu 2 angka. 114 kes baharu berada dalam kategori 1 dan 2 serta 1 kes dalam kategori 4. Kerjasama Barisan Nasional BN dengan Gabungan Rakyat Sabah JRS pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 diharap mampu memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Pengerusi BN Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mutaradin berkata rundingan kerjasama BN dan JRS pada masa ini sedang berjalan dengan baik dan dijangka dimuktamadkan menjelang PRU 15 nanti.
Jelas Datuk Bung Mokhtar BN Sabah pada masa ini telah mengenal pasti calon berpotensi untuk bertanding pada PRU 15 dan akan memuktamadkan senarai nama calon itu kepada BN Pusat setelah rundingan bersama GRS selesai kelak. Melihat di mana selepas kita turun ke peringkat akar umbi, melihat sokongan daripada bawah, saya cukup yakin dengan persiapan yang kita telah buat, dirancanakan dalam 6-7 bulan ini, BN akan dapat mengekalkan kemenangan-kemenangannya dahulu di kursi-kursi yang kita kalah. Beliau ditemui media dalam program Perhimpunan Gelombang Biru dan Pelancaran Jentera BN Zon 5 di Sandakan. Program dirasmikan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan. Sementara itu, Datuk Seri Rizal Merikan berkata BN Zon 5 melibatkan kawasan Parlimen Kinabatangan, Libaran, Beluran, Sandakan dan Batu Sapi mampu menjadi talian hayat kepada gabungan parti itu pada PRU 15. Saya telah meneliti dan mengikut perkembangan GRS juga telah menyatakan sokongan dan juga kehendaknya untuk bersama dengan BN dalam pilihan raya PRU ke-15 yang tadi pun secara tersirat Datuk Seri Parlimen pun telah menyatakan kita kena berbicara cara nak menang. Saya serahkan kepada kepimpinan negeri tentu sekali melihat kepentingan yang paling utama. Program Perhimpunan Gelombang Biru dan BN di Sandakan adalah lokasi keempat diadakan selepas Tawau, Kota Belud dan Pensiangan. Lebih 10,000 pengunjung menghadiri program 2 hari ini yang bermula Sabtu lalu. Bersama kita bangkit, bersama kita pulih. Kita lindung diri, lindung keluarga. Terapkan nilai-nilai murni, kebersamaan, berkasih sayang, bantu-membantu dan hormat menghormati antara satu sama lain. Itulah kekuatan kita, keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Bersama kita mencari titik persamaan, raikan kemenangan bersama. Hargai perpaduan rai dan perbezaan agama dan budaya. Kita kan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Kami berbilang kaum. Ada Kadazan, ada Bajau, ada Murut, ada Tidung, ada Suluk, ada Rungus. Dan banyak lagi etnik lain di sini. Tapi kami adalah keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Hitam Kamemon, lambang keluarga Malaysia. Abanggau ko matamun ako jumadi keluarga Malaysia. Kon sapatan. Mi iso monolibamban paganakan Malaysia. Majulah kita ni bersama keluarga Malaysia. Potong sa kawi, rendalom nu, lapar nu Malaysia. Jabatan Perhutanan Sabah komited mencapai sasaran penanaman 40 juta pokok menjelang 2025. Ia selaras program penghijauan Malaysia dengan kempen penanaman 100 juta pokok dalam tempoh 5 tahun di seluruh negara. Ketua Konservator Hutan Sabah Datuk Frederick Kugan berkata bagi merealisasikan hasrat itu pihaknya giat melaksana pelbagai kempen dan aktiviti penanaman pokok dengan penglibatan pelbagai pihak termasuk Persatuan Wanita Jabatan Perhutanan Sabah, pewajar, komuniti serta agensi dan jabatan kerajaan. Ya, saya difahamkan lebih kurang 4 juta pokok, lebih kurang 45% lah telah pun dicapai. Dan harap dalam tahun-tahun akan datang ni kita akan capai lagi, dapat menanam mengikut sasaran. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Merdeka Fund Walk 2022, warga perhutanan teguh bersama anjuran pewajar di Sandakan. Pengerusi pewajar Datin Rosita SP Limi berkata pihaknya turut komited melaksana pelbagai program selaras usaha memperkasa peranan dan komitmen pewajar dalam menyokong aspirasi Jabatan Perhutanan. Salah satu lawatan yang akan kami pada minggu hadapan, kami akan adakan lawatan ke istana untuk berjumpa dengan lawatan hormat ke TYT, dan pada 15 hari bulan Oktober ni kami akan mengadakan program penanaman pokok di MRSM. Itu yang consider terbesar lah.
Kerajaan negeri mengalu-alukan penganjuran program ke arah pembentukan keluarga bahagia selaras dengan aspirasi keluarga Malaysia teguh bersama. Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Dr. Roland Chia Ming Shen berkata program yang memberi fokus kepada pengukuhan keakraban sesebuah keluarga itu wajar dilaksana lebih kerap bagi membentuk keluarga harmoni. Keluarga merupakan unit yang utama dalam pembangunan masyarakat dan juga keharmonian negara. So hari ini menunjukkan satu program yang amat berjaya yang mana ramai yang datang dan saya berharap program ini dapat diteruskan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program Smart Start Second Honeymoon di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Masyarakat India Lahadatu merangkap pengerusi penganjur program, Datu A. Nagaraju berkata, program ini bertujuan mengerat dan menyuburkan kasih sayang dalam sesebuah keluarga. Dalam pembentukan keluarga ini ada permata kasih, batara kasih, keluarga bahagia, Smart Start program untuk pemuda. Dan kami tak tinggal juga yang sudah berkahwin. Seramai 25 pasangan kahwin campur antara masyarakat India dengan pelbagai suku kaum di Sabah menyertai program ini. Inisiatif Badan Bukan Kerajaan NGO We Care Society menganjurkan kursus latihan jangka pendek teknik asas gubahan bunga mampu membuka peluang kerjaya dalam bidang keusahawanan. Menerusi kursus itu, peserta khususnya suri rumah bukan sahaja berpeluang menambah ilmu bagi mengembangkan ekonomi, malah secara tidak langsung menjana pendapatan tetap. Untuk program kali ini bukan saja dia bersasarkan untuk membuat sebuah gubahan, tetapi mereka juga mengajar teknik-teknik pemasaran, teknik bagaimana untuk orang bilang mendapat tempahan yang lebih banyak. Dan kita yakin apabila kaum-kaum wanita ini berjaya untuk menarik minat, untuk memasarkan dengan lebih baik, kita percaya bahawa tambahan ekonomi dapat berhasil. Terima kasihlah kepada We Care Society sebab menganjurkan kursus begini sebab kursus ni dia mengajar kami daripada zero sampai kami boleh hasilkan bukit yang beginilah. Dengan harapan saya sebab saya sebagai peniaga homemade bakery dia sangat bermanfaatlah untuk saya untuk sebagai penambah pendapatan lah di masa akan datang. Mereka ditemui RTM selepas merasmikan penutupan kursus pendek teknik asas gubahan bunga artifisial, buket dan pot di Kota Kinabalu. Kursus disertai 30 peserta ini turut didedahkan dengan kaedah pemasaran perniagaan. Sebelum ini, kursus seumpama turut diadakan di Kampung Mesilo Kundasang dan Kampung Pakadua, Ranau. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.